Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya dan selamat kita bertemu sekali lagi dalam segmen Satu Minggu, Satu Istilah. Untuk kali ini, saya akan memperkatakan mengenai dengan perkataan fitnah. Fitnah berasal daripada bahasa Arab yang mengandungi beberapa makna. Antaranya ialah ibtila atau ujian. Asalnya, fitnah digunakan oleh kebanyakan bangsa Arab sebagai ujian, kemudian penggunaannya juga masyhur bagi menunjukkan makna syirik dan kekufuran, seksaan, pembunuhan serta kebakaran. Oleh itu, fitnah dari segi istilah mempunyai pelbagai maksud sesuai dengan situasi ia digunakan. Dalam masyarakat Melayu, perkataan fitnah memberi makna yang lebih spesifik. Ia hanya merujuk kepada sebarang tuduhan yang dilemparkan untuk memburukkan atau membencanakan seseorang atau sesuatu pihak yang membawa kepada porak-poranda. Berdasarkan takrifan ini, hukum fitnah jelas haram dan ditegah. Ini jelas perbuatan fitnah dikecam dengan keras oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata namam." Maksudnya, tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah dan juga orang yang mengadu domba. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, "Ketahuilah bahawa sifat fitnah diitlakkan pada kebanyakannya terhadap orang yang memindahkan kenyataan orang lain kepada orang lain, seperti mana dia berkata, si fulan berkata dan mengata kepada kamu begini dan begini." Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada hari ini fitnah berleluasa dengan cara yang lebih mudah berbanding dengan masa lampau. Hal ini kerana perkembangan teknologi yang semakin rancak menjadikan amalan fitnah ini semakin mudah tersebar. Fitnah berlaku dalam dua keadaan. Pertama, bereka fitnah. Apabila seseorang mengada-ngadakan sesuatu berita mengenai seseorang lalu menyebarkannya kepada orang lain dengan tujuan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan maruah orang tersebut. Yang kedua, penyebar fitnah. Apabila seseorang menerima fitnah mengenai seseorang tanpa menyelidiki kesahihannya lalu menyebarkannya kepada orang lain sama ada dengan niat untuk memburuk-burukkan atau tidak. Dalam kedua-dua situasi inilah fitnah berlaku dan ia dilihat berleluasa sekali dalam masyarakat kita pada hari ini. Tidak dapat dinafikan bahawa dalam era masa kini, dengan kemudahan serba canggih, sebarang bentuk maklumat amat mudah sekali disebarluaskan, terutamanya melalui WhatsApp dan internet. Walau bagaimanapun, kaedah-kaedah konvensional dilihat masih lagi menjadi penyumbang tersebarnya berita fitnah seperti menerusi laporan akhbar dan televisyen yang tidak tepat, ceramah-ceramah yang sembrono, sembang-sembang santai di warung kopi, ataupun di tempat-tempat yang lain, perbualan sesama rakan sepejabat dan sebagainya. Kesemua medium ini dilihat masih lagi menjadi pilihan bagi mereka yang berkenaan melakukan fitnah disebabkan ia mudah membentuk persepsi tanpa akan dinilai atau dipersoal kesahihannya oleh sesiapa. Sidang penonton yang dihormati sekalian, di sini saya ingin kongsikan beberapa langkah untuk menangani fitnah. Antara langkah-langkah yang perlu diambil bagi memastikan diri, keluarga dan masyarakat terhindar daripada fitnah. Antaranya ialah yang pertama, mendalami ilmu agama secara berterusan. Seterusnya, mempraktikkan segala ilmu yang dipelajari. Yang kedua, sentiasa mengingatkan diri bahawa segala perbuatan kita akan dicatat dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, mendekati para alim ulama dan orang-orang soleh serta menjauhi orang-orang yang suka menyebarkan fitnah. Yang keempat, melakukan tabayyun dan bertanya setiap isu yang berbangkit kepada ahlinya. Hal ini amat penting agar kita tidak terjebak di dalam fitnah mengenakan seseorang yang akhirnya kita sendiri menyesalinya. Seterusnya, langkah yang kelima ialah memastikan kesahihan setiap maklumat yang diperolehi sebelum disebarkan. Inilah cara yang terbaik dalam mengelakkan mempromosi fitnah melalui media massa umpamanya dan juga melalui percakapan. Langkah lain ialah sentiasa mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri supaya timbul keinsafan untuk memelihara keaiban orang lain tanpa mengira kawan ataupun lawan. Kita juga hendaklah sentiasa melakukan amalan-amalan yang soleh dengan sebanyak-banyaknya sebelum fitnah merebak atau membesar. Kesan daripada fitnah ini akan boleh memberikan satu kerosakan yang amat dahsyat terhadap masyarakat dan negara. Antaranya, perbuatan cemburu yang diakhiri dengan pembunuhan seperti mana yang berlaku dalam peristiwa pembunuhan Khalifah Osman bin Affan radhiyallahu anhu, memecah belahkan perpaduan masyarakat hingga melahirkan golongan yang terpengaruh dengan fitnah yang disebarkan dengan golongan yang mempertahankannya. Ini secara tidak langsung akan menatijahkan perpecahan yang jelas sehingga merugikan umat Islam itu sendiri. Perbuatan fitnah akan menjadikan seseorang itu buta daripada kebenaran dalam menilai sesuatu perkara dari kebenaran yang hakiki. Orang yang termakan dengan fitnah itu adalah orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai sahabat mereka, dan fitnah juga boleh menjauhkan seseorang itu daripada agamanya. Sekianlah dahulu perkongsian saya untuk kali ini. Sampai jumpa lagi untuk siri-siri yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.